صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا نلم الطيب أرداني قد ساد في المهدي على غلماني أعيذ بالمجد ذي الأركان حتى أراه بالغا بنياني أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا نلم الطيب أرداني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب زدنا علما وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita pada Allah Ta'ala atas kelimpahan, kurniaan, nikmat, nihayah taufik, petunjuk daripada Allah. Dapat sama-sama kita di pagi hari ini diberikan keberkatan, diberikan pahala besar di sisi Allah dalam pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan kita di antara orang-orang yang beriman, salih, salihah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kata Allah dalam Quran, tuan-tuan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa-apa yang datang daripada kamu itu, wahai manusia, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya hormati, lebih saya muliakan pengurusi surau, timbalan, ahli jawatan kuasa yang turut terlibat dalam menguruskan al-ihwal surau ad-diniyah, para imam, bilal, satizah, alim ulama, para masyayikh, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah tuan-tuan, saya diminta, direquestkan daripada Ustaz Zafran Abdul Karim dan diminta pula AJK Surau Diniyah untuk mengganti Ustaz Zafran, panggil Baba Zafran sebab dia olok-olok pondok tuan-tuan. Saya pun pondok, tapi pondok Patih Keruh. Saya tak tahu tuan-tuan biasa sampai ke tidak. Patih Keruh ni di Pengkalan Hulu Perak, hujung depan atas sikit daripada Gerik ni tuan-tuan. Kampung pun kat situ juga.
nak cakap Perak Hulu pun boleh tuan-tuan, nak cakap Kelantan Hulu pun boleh, nak cakap Kedah Hulu pun boleh, mana-mana pun boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Kalau orang Hulu ni tuan-tuan, dia tak panggil hang habak kata tak, kita tak panggil gitu, kita tak panggil hang kau, tak. Kita kalau contoh orang belah Hulu ni tuan-tuan, kalau kata nak pi beli ayak ni tuan-tuan, dia tak kata nak pi beli ayak tuan-tuan, dia kata nak pi beli dia bahasa Hulu semua tu, dia tak sebut ayak lah, kelapa tak, dia sebut memang bahasa paling pemalas kali tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak jazakallah buat pengurusi dan biro dakwah kerana menjemput saya pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, mudah-mudahan tuan-tuan, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah taala, saya diminta untuk membaca kitab Al-Kabair juga. Mungkin Ustaz Zafran dia baca mengaji kitab lain, tapi saya baca kitab Al-Kabair. Pagi ini kita buka Al-Kabair. Kabair ini maknanya dosa-dosa besar. Dikarang Al-Imam Az-Zahabi, dan banyak dosa-dosa ini boleh dikatakan merangkumi dengan 70 dosa. Mungkin sebahagian daripada ustaz-ustaz Asatizah lain mungkin pernah mengajar kitab ini, tapi kita ambil selling point ni tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kitab ini kita diberikan keberkatan, maghfirah, dalam masa yang sama kita minta kita disucikan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita tuan-tuan yang banyak. Sedar tak sedar dosa kita ni terlampau banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Tak termasuk dengan dosa-dosa yang kecil lagi. Subhanallah, banyak dosa kita dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang dulu tuan-tuan, kalau dia pergi mengaji tuan-tuan di pondok, dia kata apa? Man lam yazul lam yadri, man lam yazul la yadri, man lam yazul la yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu, dia kena rasa dulu baru dia tahu tuan-tuan. Sebab tu orang-orang dulu tuan-tuan, hidup mereka dalam keadaan mujahadah. Walaupun mereka ini mengaji dengan hanya bukan dengan lampu macam kita, tapi hanya menggunakan lilin dan pelita. Kata Tok Guru tuan-tuan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tarji ala rasul. Engkau berharap akan kejayaan, tetapi engkau tidak duduk di atas jalan-jalan kejayaan. Pernah tak kau lihat kapal laut berlayar di atas daratan? Itu tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan umur, nikmat umur pada kita ni tuan-tuan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak Allah Ta'ala bagi masa. Ada kita tuan-tuan pergi kerja, balik pun memikir tentang kerja. Tapi kalau kita bekerja, balik kita cari Allah, itu baru betul-betul orang yang ada iman dalam diri dia tuan-tuan. Sebab hidup kita ni tak lain tak bukan tujuan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, dengan kitab Al-Kabair ini dapat menyucikan diri kita daripada perkara-perkara yang kita pernah lakukan pada Allah Ta'ala, yakni dosa besar. Dosa ni banyak tuan-tuan, terlampau banyak, dan dosa ini boleh jadi berlaku pada kita tak kira sesiapa saja. Orang yang ada iman pun Allah Ta'ala uji, orang yang tak ada iman pun Allah Ta'ala uji. Orang yang jaga sembahyang pun Allah Ta'ala uji, orang yang tak jaga sembahyang pun Allah Ta'ala uji dengan dosa. Sebab itu orang dosa ini, ada orang Allah Ta'ala walaupun dosa dia banyak sekali pun tuan-tuan, Allah Ta'ala kata masuk ke syurga. Sebab apa? Sebab dia ada iman sebesar zarah, walaupun dosa dia banyak. Tapi kalau kita tuan-tuan yang tahu, katanya Al-Imam
Al-Suyuti dan imam-imam yang besar, imam-imam fuqaha, imam-imam yang alim, imam-imam yang muqtada. Mereka ini mengatakan, biarlah diri kita ini rasa berdosa pada Allah, walaupun kita menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, kita kena merasai yang kita ini banyak dosa pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, nak jadi orang soleh, nak jadi orang beriman pada Allah Ta'ala ni bukan senang. Jadi tuan-tuan dipilih oleh Allah Ta'ala bangun pagi setiap hari dengar kuliah dan sebagainya. Allah Ta'ala terima semua amalan kita yang kita lakukan. Itu yang kita ada. Sebab tu bagi umur yang kita ada ni tuan-tuan, apa yang kita boleh buat untuk mengekalkan amalan sunnah Nabi SAW adalah penghapus dosa kita. Kata ada ketika mana zaman Nabi Musa ada seorang mak ini hilang anaknya yang berumur 300 tahun. Musa tanya pada mak itu, wahai ibu, anak kamu di umur 300 apa amalan dia dengan Allah Ta'ala? Apa yang dia pernah buat? Sedikit apa yang kau suruh, wahai pesuruh Allah, dia tak pernah tinggal dengan umur dia ibadat pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan umur 300-400 tahun, panjang umur. Tapi kata Nabi Musa, saya tiada zaman akan datang satu zaman ini tuan-tuan, umur umat Nabi itu Allah Ta'ala bagi panjang 60-70. Allah Ta'ala panjang sikit umur ya tuan-tuan, 80. Allah Ta'ala berkat umurnya 60-70, tapi amalan dia sama umur yang macam anak kamu umur yang 300 tahun. Ini kehebatan yang ada pada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sebelum kita masuk pada satu bulan yang dinamakan bulan Ramadan tuan-tuan, dan kita perlulah tuan-tuan banyakkan amalan-amalan kita yang kita kurang pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan Ramadan inilah yang kita nak kumpul semua amalan kita. Mungkin Ramadan ini Ramadan yang terakhir, mungkin Ramadan kali ini Ramadan yang membuatkan kita cukup. Jadi Ramadan kali ini tuan-tuan, janganlah kita kedekutkan diri kita pada Allah. Kita kena ingat apa yang kita lakukan semuanya Allah Ta'ala terima. Kita kena meyakini. Itu baru mukadimah tuan-tuan, belum baca kitab ini. Orang kata saya mengajak ni tuan-tuan belah masjid ni, orang kalau saya mengajak bekah kata ini tuan-tuan, Ustaz Bashar ni mau 2080 orang khatam kitab. Tuan-tuan, dalam kitab Al-Kabair ni pertama dosa yang paling besar di sisi Allah tu tuan-tuan, syirik. Syiriknya ni syirik khafi dan syirik zina. Syirik terang tersembunyi. Syirik ni tuan-tuan, Jakib isytiharkan dalam Malaysia saja tuan-tuan pada 2019 ke 18 lebih kurang itu, banyaknya ajaran sesat, sebanyak 150 ajaran sesat yang berlaku dalam negara ini. Tuan-tuan, orang nak sesat orang ni tak cari orang-orang ni, dia cari orang macam kita tuan-tuan. Orang tuan-tuan pencin, yang pencin semua yang duduk-duduk belakang ni semua alim belakang. Semua yang ada ahli ilmu. Jadi dia target orang begini untuk mudah. Dia cari orang yang pandai, dia cari orang yang doktor, pensyarah, kerana bijak. Senang nak sesatkan orang lain dalam akidah mereka. Sebab itu dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, iza utrika Ahlus Sunnah fal muradu bi asy'ariyah wal maturidi. Fahaman kita tak letak bukan dalam tauhid, mesti kita i'tiqad kita pada Imam Abu Hasan Asy'ari Maturidi. Cuma di Malaysia ni kita banyak mengikut pada Asy'ariyah.
Tuan-tuan pergi di belah India sana, di belah Hyderabad ke mana-mana ke tuan-tuan, banyak dibuat Maturidi. Mereka banyak mentaklid Maturidi. Lepas tu dia punya fahaman, dia punya tauhid, uraian syaraf tauhid dia berbeza sikit berbanding itu dalam tauhid. Sebab 20 pun dia tak mengaji banyak mana pun, dia tak syarah kat situ. Kita syairah, kita syarah pada sifat 20. Cuma orang yang dia tak faham, orang dia nak iktiraf, dia kata sifat 20 ni waktu mengaji. Jadi kita pun pelik lah, sifat 20 tak boleh gitu. Itu bahaya tuan-tuan orang memusakkan akidah kita tuan-tuan. Sekian lama nenek moyang, guru kita, orang alim, ulama-ulama dulu mengajar kita pada sifat 20. Kita mengaji untuk mengenal Allah, sebab mustahil bagi Allah, sebab wajib bagi Allah. Tapi ada orang boleh kata kan tak boleh mengaji sifat 20. Tak boleh. Itu bahaya tuan-tuan. Akidah yang orang nak merosakkan sekejap, dan kita dah tidak langsung syirik pada Allah. Bukan sekadar itu saja tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni terlampau marah sampai mengatakan, siapa yang bagi hang makan selama ni? Aku. Siapa yang besar hang selama ni? Aku cek duit selama ni. Salah dah tu, syirik dah tu. Sebab kita yakin bahawa Allah yang bagikan segala-galanya. Lepas tu hati-hati tuan-tuan pada syirik pada Allah. Ini dosa yang paling besar. Yang kedua, dosa besar yang kedua adalah mendapati beribu dan mabuk. Ini dosa besar. Disebut dalam kitab Syama'il pun ada, dan kitab Kawaid pun ada. Banyak kita besar. Syirik kepada Allah Ta'ala ialah kamu menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan Dia yang menciptakan kamu, dan kamu menyembah sesuatu yang lain bersama Allah, seperti batu, manusia, matahari, bulan dan sebagainya tuan-tuan. Banyak di India tuan-tuan, saya lupa nama dia. Allahumma shalli ala sayyidina Sai Baba. Pengikut dia dunia lah ramai tuan-tuan. Pengikut dia ramai. Sai Baba dah meninggal dah pun. Ingat tak meninggal? Ingat kan? Tuhan kata Tuhan tak meninggal, tapi Tuhan meninggal saja. Panjang pula. Ingat tak panjang umur? Ingat panjang umur, tak panjang umur juga akhirnya. Sai Baba. Pengikut dia menyesatkan orang. Oh, banyak tuan-tuan. Banyak sangat di India lagi tuan-tuan. Banyak apa Hindu sebagainya. Kalau kita tengok daripada i'tiqad, kitab i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, di India itu memang banyak fahaman dia yang aliran yang besar belaka. Senang-senang nak murtadkan diri. 3 hari Islam, 1 hari jadi lepas tu jadi kafir balik. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara kita tuan-tuan, patut kita rasa syukur. Allah Ta'ala kekalkan Islam dalam diri kita. Mahu kita duduk di negara-negara lain 5 hari seminggu jadi Islam, jadi seminggu jadi Islam, jadi kafir dia, murtad tadi. Itu yang bahaya tuan-tuan. Wal'iyazubillah. Minta dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan. Kita di masa akhir zaman ni Allah Ta'ala uji pada kita tuan-tuan pada benda fitnah. Fitnah yang bernuasa. Tak boleh nak tabayun sedikit pun, tak boleh nak tahu. Walaupun kita dah tahu tabayun pun, itu pun fitnah besar. Sebab tuan-tuan tengok, walaupun di kalangan kita, Nabi sebut dah pada ketika mana Nabi SAW bangun dalam keadaan terkejut melihat Aisyah mengata, wahai Rasulullah, kenapa ni? Aisyah kata, wailul lil Arab min fitnatin qad ihtara. Celaka bagi orang Arab, celaka bagi orang Arab kerana fitnah semakin hampir. Futihal yaum Ya'juj wa Ma'juj. Aku memimpi lubang Ya'juj Ma'juj sebesar yang disebut Aisyah. Tuan-tuan, orang Arab tuan-tuan
mereka ini akan berbalik seperti mana zaman jahiliyah ketika mana sebelum daripada zaman Nabi Muhammad muncul ini tuan-tuan. Kita akan tengok dan lihat Allah Ta'ala tunjuk bangsa Arab ni tuan-tuan. Sebab itu Palestin itu tak pernah nak ni apa-apa. Semua negara Arab ini Asabiah tak pernah nak ambil tahu tentang. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran pelihara kota, dua kota masjid ni, masjid orang Islam ni. Tapi negara-negara Arab yang besar ni tak. Tuan-tuan tengok orang pergi di Mekah dan Madinah sekarang ni tuan-tuan, dengan niat yang lari. Itu bahaya tuan-tuan, hati-hati. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala hindarkan kita daripada fitnah akhir zaman. Sebab itulah Nabi sebut itu orang Arab ini adalah kecelakaan bagi Ibnu. Sebab orang Arab itu tuan tandus. Kalau tuan tengok, tuan mungkinlah nenek moyang tuan tahun 60-an, 70-an kan, pergi tabung haji tabung haji naik kapal pergi sampai Mekah bulan-bulan, tengok Mekah tu macam tak ada negara maju pun, tandus, padang pasir semua. Betul? Tuan-tuan tengok zaman lalu tandus, tak ada masa depan. Tapi bila orang Arab ini jumpa minyak, investment terbesar tuan-tuan di negara-negara orang kafir, banyak negara orang Arab buat. Sampai negara Arab ini pun tak pernah yang Arab Saudi tu boleh kata Arab tu boleh import, boleh masuk Arab. Ini yang kita jaga tuan-tuan. Sebelumnya mustahil besar muncul nanti. Itu yang kita nak tengok iman kita pada Allah bagaimana tuan-tuan. Bulan Ramadan ini kita mestilah banyak amalan kita pada Allah. Banyak amalan kita pada Allah tuan-tuan. Untuk diri saya juga tuan-tuan. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah ni tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik kepadanya, namun mengampunkan dosa selain syirik bagi sesiapa yang dikehendaki. Sebab itu kata ulama, orang yang telah melakukan dosa besar mestilah dia istighfar sebanyak 70 kali. Bangun daripada tidur, selepas daripada subuh, lepas daripada zuhur, lepas daripada asar, lepas daripada maghrib, lepas daripada isya, sebelum daripada tidur. Astaghfirullahalazim. Jangan kita istighfaruna yahjuna ilal istighfar. Istighfar kamu perlu beristighfar dan istighfar yang lain. Kita istighfar juga tuan-tuan, tapi praktikal masih melakukan lagi dosa kepada Allah. Dosa-dosa kita pada mulut yang kita zikir inilah mulut yang banyak fitnah orang, mulut yang banyak tasbih kepada Allah, inilah yang banyak nak kata orang sana macam ni kita ni betul sangat. Hati-hati tuan-tuan, dosa mulut ni banyak sangat Allah Ta'ala boleh soal. Sebab tu janganlah kita syirik tuan-tuan kepada Allah. Kita mesti meyakini sebenar-benar dalam hati kita, i'tiqad diri kita, maqasad diri kita, Allah Ta'ala itulah Tuhanku, Nabi Muhammad itu pesuruh. Jadi syirik ini Allah tidak akan mengampunkan dosanya. Wal-'iyazubillah tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Kita mungkin di belah ni okeylah, tapi kalau belah Sabah Sarawak ni tuan-tuan, kalau tak ada ustaz sana mengajar tuan-tuan, Allah, habis sekejap itu, sekejap saja. Sebab tu kita kena yakin pada orang-orang yang masuk Islam ni,
Kita kena yakin sebenarnya jangan sampai dia keluar daripada Islam, kerana Islam ini agama yang tinggi. Raditu billahi rabba bil Islam bidina wa bil Quran imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Islam ini tuan-tuan adalah agama yang tinggi martabatnya dan agama yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam ini sampai pada kita tuan-tuan. Daripada siapa? Adanya pesuruh Allah yang mensyiarkan Islam ini adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi kita kena ada tanda syukur kita pada Allah. Lepas tu kita kena mengaji tasawuf. Kalau kita tak mengaji tasawuf, macam mana nak didik hati kita untuk bersihkan kepada Allah? Guru saya tuan-tuan almarhum Ustaz Fazli Rasulullah, dia mengasas Darul Atik kan tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu lah bisa sampai ke tak Darul Atik tuan-tuan. Saya lama di Darul Atik tuan-tuan, terlampau lama. Saya kira pelapis-pelapis daripada anak-anak murid Ustaz Ahmad Rizal Ghazali itu dan Ustaz Ghazali Rasulullah. Ustaz Ghazali Rasulullah tuan-tuan, ya Allah, saya ingat dia pernah kena tahan di ISA itu. Orang yang tak tahu lah dia kena tahan ISA lah kan. Tapi Ustaz Ghazali Rasulullah almarhum ni cukup hebat orangnya. Zikir mulut tak pernah putus. Solat sunat dia tak pernah tinggal berjemaah tuan-tuan dengan anak-anak murid, termasuklah tahajud. Susah tuan-tuan nak mengekalkan diri kita tuan-tuan itu. Ustaz Ghazali sanatkan zikir yang banyak sangat pada anak-anak muridnya. Sampai sekarang tuan-tuan kalau pergi Darul Atik tu, zikir tak pernah putus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak pernah putus zikir. Orang nak infak. Tak pernah ustaz-ustaz ni nak pergi kerja ke tak, zikir. Ustaz Ghazali kata zikir saja, jangan risau, Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala hantar rezeki. Tak pernah ada orang kata duduk mengaji pondok dulu. Orang dulu kata orang mengaji pondok dan besar nak makan apa, bagi anak orang makan apa. Dan syirik kata tak. Biasa tuan-tuan dengar kan, budak ni mengaji tahfiz, budak ni mengaji pondok. Dia keluar hati ni sijil apa pun tak ada ni. Dia nak bagi orang, nak tahu orang makan apa ni. Tu bahaya tuan-tuan. Itulah syirik kita, diri kita. Sebab kita bukan mengharapkan pada apa-apa keduniaan. Allah Ta'ala menjamin dah hidup seseorang itu. Sebab tu Ustaz Fazli Rasulullah tuan-tuan, dia mengajar zikir. Satu habiskan zikir 100,000, 200,000 zikir tuan-tuan. Sampai tuan-tuan tengok zikir sana tuan-tuan, sampai dia habis zikir-zikir tu, sampailah ada zikir ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Sampai dia laju-laju ni dia jadi lain tuan-tuan, dia tak jadi ya latif, dia jadi selatif, selatif. Jadi laju ni tip laju buruk. Orang tengok zikir apa ni. Tapi itulah hebatnya kita zikir ni tuan-tuan. Kita nak rasa zauj pada Allah. Tuan-tuan cuba zikir tuan-tuan seorang ni. Tuan-tuan baca Quran ada zauj pada Allah Ta'ala. Rasa dia. Bagaimana zikir ni pada Allah. Bangun tengah malam baca Quran, ambil tasbih, zikir. Subhanallah, subhanallah. Dia rasa zauj je lain. Tambah lagi tuan-tuan, sembahyang, Allah Ta'ala terima, dengar je apa hamba aku ni buat. Sebab itu tuan-tuan kalau bangun tengah malam, ni kalau tuan-tuan bangun tengah malam datang surau seorang-seorang, ada makmum belakang, wajib niat, sunat niat imam.
Sebab jin-jin Islam pun ikut itu juga untuk sembahyang. Tapi jin kafir ni kita tak sentuh dia, kacau dia pun, dia tetap nak kacau. Jin Islam ni dia tak kacau lah, tapi kita jangan kacau dia. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahu an-nar. Bahwasanya sesiapa yang mensyirikkan pada Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah mengharamkan syurga baginya. Allah Ta'ala mengharamkan syurga orang yang ada dosa syirik ni pada Allah. Dan orang ini tidak ada tempat bagi diri syurga dan dia kekal dalam neraka. Hati-hati bila kita bercakap, tuan-tuan, bila kita berfikir soal diri kita pada tentang Allah. Jadi dalam bab agama, dalam bab ketuhanan ini, kita tak boleh buat main-main dalam diri kita. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat Khaliq. Dia pencipta kita. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Jadi kenapa pula kita nak persoalkan pada diri kita? Ada kekurangan ke? Orang itu dapat lebih, kita dapat kurang ke? Itu hati-hati. Inna syirka la zulmun azim. Kata Allah surah Luqman, sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah satu kezaliman yang besar. Sebab itu syirik ini adalah perbuatan yang zalim juga. Dan justru sesiapa yang mensyirikkan pada Allah lalu mati sebagai orang yang musyrik, maka dia pasti tergolong sebagai ahlun nar. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, bila kita ni buat dosa-dosa kecil dan secara tidak langsung dosa itu boleh menjadi besar dan dia menjadi fasik. Orang-orang yang membuat dosa kecil ini, dia mengekalkan dosa kecil ini, ialah orang yang fasik. Sebab itu dosa ini kalau sebelum ni banyak sebenarnya tuan-tuan, beratur. Tapi kalau sebutkan dalam kitab ini, dia 70 je. 70 dosa besar. Tapi kalau baca kitab tinggi sikit, Zawajir, dia sebut banyak. Zawajir ni ustaz banyak tak mengajar tu. Zawajir, tuan-tuan. Zawajir ni dia berkenaan dosa-dosa besar lah, tapi dia lagi banyak lagi disyaratkan situ. Lebih banyak lah, bukan kata dosa besar, dosa kecil pun dia. Sebab tu dosa-dosa kecil ini tuan-tuan, penghapus dia adalah kita membuat kebaikan pada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah dan sebagainya. Tapi dosa besar mesti ada hukuman had. Kalau dia terlepas, dia beribadat pada Allah Ta'ala dalam dunia ini, Allah Ta'ala ampunkan, maka Allah Ta'ala terima dan tidak ada perkara yang akan dikenakan di akhirat kelak. Ada jemaah ni tuan-tuan, umur ni lebih kurang tuan-tuan, saya mengajar tuan-tuan di belah Ceras. Lama dah saya mengajar di situ, di surah Al-Amin, Ceras Prima. Jemaah ini tuan-tuan datang sedih. Ustaz, saya ni sebenarnya segan nak cakap, tapi saya waktu muda-muda ini biasalah, kita tak pernah nak cari Allah, tak pernah nak kenal Tuhan tu. Semayang pun saya tinggal hampir 30 tahun Ustaz. 30 tahun tuan-tuan, 30 tahun tinggal semayang. Dia jumpa dengan saya macam mana? Saya kata apa tuan-tuan? Apa yang saya boleh katakanlah nasihat saya? Biasanya orang veteran ni, abang-abang, dan saya ada jawatan kuasa, saya pun bertugas juga dituntut di taman mewah. Saya duduk di taman mewah je.
Saya bulan Ramadan banyaklah di situ tuan-tuan. Di surah Rabiul Awal saya bertugas di situ, mengajar di situ. Sama juga di Masjid Bilal bin Rabah. Tak tahu lah tuan-tuan biasa jumpa ke tak. Mungkin tuan-tuan terlepas pandang tu, mungkin ustaz ni semangat ni. Jemaah tu jumpa, dia kata 30 tahun saya tak semayang, kerja. Tapi anak bini saya cukup, nafkah tak pernah putus. Tapi semayang saya tinggal selama 30 tahun. Macam mana saya nak? Saya kata apa tuan-tuan? Apabila orang ini dia dah lama tinggal Allah dan dia ada niat maqsad dia untuk mengenal Allah, nak cari Allah balik, jadi dia mestilah buat benda yang wajib. Pertama sekali dia qada. Qada dah sehabis mungkin akan timbul satu perasaan daripada diri kita yang aku dah selesai dengan Allah. Kalau belum timbul lagi perasaan itu, bermakna kita belum selesai hutang kita dengan Allah. Kalau kita dah rasa diri kita dah selesai hutang, tapi kita jangan rasa macam kita rasa oh dah selesai hutang, dah. Kita tetap banyak hutang aku dengan Allah. Sebab daripada itu Allah Ta'ala mungkin mengampunkan dosa kita. Mudah-mudahan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita bila ada baki umur yang ada ni tuan-tuan, sekejap dia Allah Ta'ala tarik masa nikmat umur ni. Sekejap aja tuan-tuan, Ramadan menjelang tiba. Tengok tak bukan dah sampai di bulan Sya'ban ni, sedar-sedar bulan Ramadan dah nak masuk. Jadi bulan Ramadan ini tuan-tuan, imarahkanlah lagi pada surah Diniyah ini, dan jawatan kuasa yang penuh amanah dan tanggungjawab yang besar. Allah Ta'ala akan soal tanggungjawab kita ini di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjaga penduduk-penduduk kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ahli Qaryah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan tuan-tuan, mereka pun Allah Ta'ala menghapuskan dosa mereka. Bukan senang tuan-tuan, nak ambil hati orang, nak jaga hati orang, nak didik hati orang, bukan senang. Dengan diri kita sendiri, untuk kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu saya minta undur diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima segala amalan kita pada pagi ini dalam pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan kita di kalangan orang-orang yang saleh-salehah, orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya hakikat daripada Allah. Ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma jama'ana hadha jama'ana marhuma wa tafarraqahu min ba'di tafarraqahu ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ahadits. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي.